Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ba'd. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Alhamdulillah, seronok no. Boleh balik kita berjemaah, boleh balik kita berkuliah setelah berapa bulan no, daripada saya sendiri ni ke hari pertama ni. Jadi Masjid Bandar ni bertuah sebab dapat saya berceramah kali pertama selepas Covid. Bermula last sekali kita boleh berceramah 18 hari bulan 3. Hari ini 15 hari bulan 7. Betul ke 15? Betul kan? 15. Esok 16. Banyak perkembangan yang berlaku dalam masa 3 bulan ni. Termasuklah dapat kerajaan baru. Alhamdulillah, kita duk angan-angan nak dapat kerajaan ni. Kita ingat kot nak kena tunggu lagi 3 tahun lagi kan. Tapi Alhamdulillah, dengan rezeki yang Allah bagi, itu satu nikmat yang kita tak sangka. Atas doa kita, atas permintaan kita yang ada, Allah tengok keikhlasannya, maka Allah bagi kita kemenangan yang kita tak jangka. Bertanding pilihan raya bagi nak rak, kalah, haram tak menang pun. Tapi tak bertanding menang. Tengok, betul tak Allah Ta'ala sebut, qul lillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai manusia, Muhammad bagi tahu kat depa, habaq dekat depa umat kamu, kekuasaan ini milik Allah, bukan milik manusia. Manusia boleh ikhtiar, boleh usaha untuk dapatkan satu bentuk sistem pemerintahan yang kita idamkan. Tapi sebenarnya bukan kalau kita menang pun dengan sebab kita menang, tak. Allah nak tanam satu di Malaysia ni, tuan-tuan, inilah uniknya. Negeri lain tak ada jadi lagu ni. Negeri lain tak ada lagu ni. Itu untungnya dapat Perdana Menteri umur 93 tahun. Untung tak? Sebab bila dia terlupa, dia letak jawatan tu esok. Negara lain tak ada. Duk elok merintah dah. Tata dia pergi terlupa, dia letak jawatan dia hari tu. Habis semua kerajaan dia runtuh. Tu kira satu nikmat juga tu kan. Jadi lain kali kalau nak cepat ni, suruh nanti menteri hak tua-tua sikit. Hak umur 100 tahun kan. InsyaAllah dia cepat lupa tu dia habis. Tuan-tuan, ini satu rezeki yang Allah bagi dekat kita. Pasal Allah sebut, akulah yang memberikan kerajaan kepada sesiapa yang dikehendaki. Aku juga yang mencabut kerajaan dan kekuasaan daripada siapa yang aku kehendaki. Aku menghinakan sesiapa yang wa tu'izzu man tasya', aku muliakan siapa yang aku kehendaki. Wa tudhillu man tasya', dan aku hinakan siapa yang aku kehendaki. Biyadikal khair. Setiap yang berlaku tu ada kebaikannya. Jangan kita kata Covid ni satu benda yang tak baik. Jangan. Ada kebaikannya. Semua ada kebaikan. Allah atok. Jadi Allah nak tengok kita sabar ke tak. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Wahai manusia, dua benda ni kamu pegang dah. Kalau kamu ada masalah, pegang dua benda ni. Yang pertama, sabar. Saya bab sabar ni, saya cukup banyak sekali cerita yang berlaku kat diri saya. Bab sabar ni memang sungguh. Sabar ini, kalau dalam surah Yusuf, apa kata Nabi Yaqub? Fasabarun jamil. Allahu Akbar. Satu ungkapan yang indah, yang menggambarkan bahawa sabar itu indah, cantik. Memanglah kadang-kadang kita tak sabar juga kan, tapi
Maknanya kita kena kontrol diri kita. Kena kontrol diri kita supaya lebih melihat kepada takdir Allah itu satu benda yang baik segala-galanya. Sebab tu Nabi selalu berdoa dengan satu doa yang ini, doa ni yang ajak kat saya ni tok guru yang hebat. Masa saya mengaji di Mesir, ada satu tok guru saya mengaji kat dia. Saya ingat tuan-tuan pun kenal, nama dia Syekh Sya'rawi almarhum, tinggal lah. Syekh Sya'rawi ni ada gelaran dia, ulama-ulama bagi kat dia. Kata Syekh Sya'rawi, aku ajarkan kepada kamu satu doa yang kamu tidak akan susah lepas ini, dia kata. Saya saja minta kat dia, kata Syekh tolonglah, mengaji ni susah. Ngaji perubatan kan susah lah, nak mengapai, nak mengingat. Ubat saja nak kena hafal 240,000 jenis. Nama ubat tu tak kira tindak balas dia lagi, side effect dia lagi, contraindication dia lagi. Orang hak belajar yang tahu sikit-sikit pasal perubatan dia boleh faham. Bukan senang nak jadi doktor ni. Memanglah kerja doktor ni cucuk pungkuk orang lah. Tapi nak jadi doktor tu dia punya pengajian dia 6-7 tahun. Dan masa tu saya minta nasihat dia, bagi saya sabar. Dia kata doalah dengan dua benda ini. Kalau kamu berdoa, kamu tidak akan merasa keluh kesah. Apa dia doa dia? Allahumma ja'alni syakura, Allahumma ja'alni sabura, Allahumma ja'alni saghiran fi aini wa ja'alni kabiran fi a'yunin nas. Atau kama qala sadaqa Rasulullah SAW. Hadis ni, doa ni dalam hadis Nabi ada. Apa maksud dia? Wahai Allah, bagikan aku jadi orang yang syakur. Syakur ni apa? Dia lebih tinggi martabat daripada syukur. Dalam bahasa Arab dia tidak ada sia-sia. Jangan kita kata silap buh baris kot. Kita biasa sebut syukur. Tak. Syakur maknanya isim mubalaghah dia panggil. Bila isim mubalaghah maksudnya apa? Sangat bersyukur. Sangat-sangat bersyukur kepada Allah. Nak abang kata bukan takat terima kasih, sangat-sangat berterima kasih. Yang tu lah. Tak ada perkataan nak sebut kata terima kasih dalam bentuk biasa. Tak ada perkataan nak abang betapa kita berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Yang kedua, Allah maja'alni sabura, jadikan aku sabur. Sabur lain, sabar lain. Kalau sabar biasa lah. Lepas tu dia sebut Allah maja'alni sabara. Dia sebut Allah maja'alni sabura, yang sangat-sangat sabar. Jadi bila sebut sangat-sangat sabar, kita faham. Hidup ni tak boleh kalut langsung. Duduk diam je, relax. Sebab semua tu Allah sudah takdirkan dalam takdir hidup kita. Kita je kata COVID ni tak baik untuk ekonomi. Memanglah untuk negara, untuk pemimpin politik, untuk pakar-pakar keuangan, niaga pun lingkup, ada yang tutup bisnes. Kita pun gaji yang kerja sendiri ni tak ada pendapatan. Saya ni nak abang malam ni bukan ada skepiang dalam poket ni, tak ada skepiang. Orang Kedah sebut skepiang, dia faham lah. Sekepin duit pun tak ada. Habis langsung. Bayangkan kita kerja sendiri, bila main PKP, buka klinik pun orang tak main. Orang tak main sebab orang tak boleh keluar. 3 bulan tak bekerja, tambah orang-orang kampung di sekitar Pendang tu, klinik saya di Pendang. Mana ada duit? Dah kali dia timpa pergi klinik kerajaan, sebab klinik kerajaan free, bayar RM1. Klinik saya kalau nak ambil ubat kena banyak-banyak lah juga. Sebab ubat memang mahal. Jadi orang tak main. Jadi 3 bulan ni tak ada pendapatan. Zero income. Boleh dikatakan habis simpanan-simpanan ni, habis ni. Semua orang menghadapi benda yang sama, saya yakin. Termasuk yang kerja kerajaan tu, sabit gaji jalannya. Kalau gaji tak jalan, pekerja kerajaan memang letih. Orang hak kerja kerajaan tu nasib baik ada income yang tetap.
Jadi betul dah kerajaan dengan bantuan prihatin ni, dia kata okey, ada tempoh moratorium 6 bulan tak ada bayar bank. Oh, kalau tidak jenuh. Bayar duit rumah pun sebulan berapa ribu lah. Bayangkan 6 bulan moratorium ni jadi satu rahmat untuk kita. Kerana kerajaan ni dia prihatin, dia fikir dalam pemikiran orang susah. Sebab pemimpin dia mungkin biasa susah. Dia susah ni dia tak boleh agak, tak boleh. Dia berlakon kata dia susah, tak boleh. Dia memang orang susah. Tan Sri Muhyiddin ni memang orang asal kampung. Bapak dia pun tok guru, nama pun Yasin, Haji Mat Yasin. Jadi kita, bila kita tengok dia prihatin sampai tahap tu, kita yakin this is the leader that we want to become our leader. Inilah dia pemimpin yang kita nak jadi pemimpin kita. Sebab dia boleh rasa denyut nadi rakyat ni. Tu tak kira lagi lah yang rancangan-rancangan ekonomi tu, saya tak mahu sentuh bab tu. Saya nak cerita tentang keadaan diri kita masing-masing lah ni. Nombor 1, gaji, pendapatan tak ada. Nombor 2, simpanan habis. Nombor 3, tak ada income. Ni kalau start bulan 10 nak kena bayar balik bank ni, saya duduk melengung ni. Aku nak buat apa ni? Nak cari duit income dalam masa ni, dah berapa bulan lagi? 3 bulan lagi. Raya haji ni pun, walaupun boleh kita solat raya-raya apa, jadi tak berapa seronok pasal duit tak ada. Mungkin orang yang sembelih korban pun tak banyak. Saya meniaga lembu ni, meniaga lembu lah, tak ada apa nak buat. Cari lembu, abang nak jual untuk bagi masjid-masjid, tak ada siapa masjid minta pun. Pasal tak ada duit. Orang pun tak berapa ada duit. Lembu pun mahal lah ni. Jadi tuan-tuan, ini masalah-masalah yang Allah bagi. Tapi adakah benda ini Allah mahu dia jadi benda yang menyusahkan kita? Tak, Allah tak mahu jadi susahkan kita sebenarnya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin. Sekali-kali tidaklah aku nak jadikan satu perkara itu haraj, benda yang menyusahkan kamu. Dah, Allah tak suka susahkan kita. Habis kenapa Allah hantar Covid ni? Ada sebab dia. Walakin liyutahhirakum. Tapi tujuan dia membersihkan kita daripada dosa yang kita buat. Sebelum ni dosa mungkin kita banyak buat, tu saya kira lah siapa-siapa pun, tok imam ke, tok bilai ke, ustaz ke, dosa tu banyak sangat di kalangan masyarakat ni. Maka akhirnya Allah hantar satu bentuk bala, la'allahum yatadarra'un. Moga-moga mereka itu jadi dekat dengan aku. Kita solat pada waktu Covid ni, dia jadi khusyuk tu lain macam. Pasal kita tahu, ya Allah, tak ada yang boleh selamatkan kami. Vaksin tak ada. PKP ni ikhtiar saja. Tapi banyak yang ikut PKP pun buat penjarakan sosial, tak bersalam, pakai mask, pakai sanitizer. Hak nak kena juga. Kena juga. Maknanya apa? Yang melindungi kita tu bukan usaha sangat, tapi siapa? Allah. Maka bersyukurlah sebab kita tak kena. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ni walaupun tak sihat, duduk atas wheelchair, duduk pi selang sehari duduk pi tempat Covid tu hospital lama. Tempat dialisis tu depan tu. Kan patutnya lepas tukar lah tempat dialisis tu. Bolehlah tempat elok sikit kan, tapi tak apalah. Dah ya tu je yang ada kan. Kita harap kementerian, menteri baru ni boleh fikir tengok lah kot. Hantar pinjau sikit. Sebab apa? Situ tempat di mana orang-orang Covid, buat Covid di situ. Mana risiko setiap selang sehari tu saya kena tanggung. Untuk masuk ke dialisis nak cuci darah tu, kita kena tutup semua, full face. Sebab takut kita lalu di laluan yang pesakit Covid ni lalu. Sampai laluan dia pun kita tak orang boleh lalu. Sebab tu dia ada dia panggil sanitasi, proses sanitasi. Bomba api sembok ayak chemical tu untuk matikan virus Covid ni. Sebab virus Covid ni katanya kalau duduk atas batang besi dia boleh hidup selama 9 jam.
Yang tu yang kita pun pergi hospital ni, Allah, tak berani nak pegang besi. Tapi kita sabar. Dan alhamdulillah Allah bagi kat kita. Kita ni, Malaysia ni jadi negara yang ketiga terbaik di dunia ni dalam parlimen ni. Saya dengar persidangan parlimen tadi. Baru 2 hari 3 hari parlimen sidang. Dengar menteri bagi tahu nombor 3 di dunia terbaik dalam mengawal penyakit COVID. Bukan pasal kita ni hebat dah. Bukan pasal perubatan hebat dah. Perubatan kita sama aja dengan negara lain. Kita depa pakai PPE, kita pakai PPE. Depa kuarantin, kita pun kuarantin. Tapi kenapa penyakit di Malaysia ni jadi mudah reda pasal apa? Ada 3 sebab. Orang buat kajian. Nombor 1, kerana kerajaan cepat ambil langkah. 1. Yang kedua, kecekapan frontliners dan ketegasan mereka. Itu memang tegas tengok. Siapa tak ikut, bagi terus saman 1000. Lawan cara mahkamah, kalau kalah kena denda lagi 3000. Dia kena ajak lagu tu kan. Jadi nampak gayanya, alhamdulillah. Dan yang ketiganya, faktor rakyat kita. Orang Melayu, dia memang takdib, dia sudah beradab sekian lama. Sebab tu apa saja yang pemerintah hantar dari segi undang-undang, dan saya memang betul. Tengok, orang boleh semayang, membagi boleh semayang. Orang kata buat penjarakan sosial, kita buat. Walaupun kita rasa janggai, dulu boleh rapat-rapat. Ni pasal apa? Ada orang tanya pula, ni pahala soft lagu mana Ustaz? Tak ada pahala soft lah. Pasal semayang tak rapat lah. Saya kata bukan kita nak benar ni. Siapa yang bagi COVID ni? Allah. Bila Allah yang bagi, maka kita ikut pemerintah kita, ikut arahan pemerintah kita. Itu adalah satu ibadah. Tak timbul soal tak dapat pahala sah. Jangan duk benda kecil ni tak usah duk fikir, tak usah duk ingat. Nak main semayang, tak mau main balik, habis. Masalah kena pakai mask, kena pakai apa, itu kita kena ikut. Sebab itu SOP dia. Kalau tidak, langsung tak boleh. Imarah masjid langsung tak boleh main. Bayangkan berapa bulan kita tak boleh main masjid tu. Rindu satu macam. Tapi kalau dah boleh main masjid ni pun tak mau main juga. Memang minal mangkorin wal mangkub hayun. Bukan mangkub hayun tu setingkat, bertingkat-tingkat. Hang masa hang COVID hari tu, hang ingat orang tak boleh pergi semayang masjid. Bila dah buka masjid, hang tak pergi pun. Hang ingat apa-apa. Ini sikap manusia ni. Lepas tu insaf lah. Allah bagi ujian kat kita, kita kena belajar. Something is being teach. Sesuatu sedang diajar oleh Allah kepada kita, bahawa hargailah nikmat untuk boleh solat berjamaah, untuk boleh mengimarahkan masjid. Dan sebab itu jangan lepas dah peluang lepas ni. Bila ada kuliah, mai ramai-ramai dengar. Pasal apa? Cukuplah. Hak kejahilan, hak lama-lama tu tinggal lah. Taubat buang lah. Mai dengar. Sebab apa? Sebab inilah baru kita tahu nikmat sebenar kehidupan kita. Saya nikmat lain tak ada. Nikmat mengajar. Sampai tiap-tiap malam suruh bini garu di belakang ni. Pasal apa? Dia gatai. Orang perempuan tanya, awak sebelum ni tak pernah gatai pun. Aku tak boleh ceramah, aku gatai habis badan aku. Saya minta tu. Pasal tak boleh nak ceramah. Lepas main jemaah di rumah je, ceramah kat anak-anak tak larat dengar. Baba ni dapat mikrofon je, habis lega lah penyakit dia. Ni malam ni lega. Tu dia. Sampai tahu tu. Maka baru kita tahu nikmat. Nikmat kita menghadiri majlis ilmu, nikmat kita berjemaah, itu satu nikmat yang cukup besar. Yang bila Allah tarik sikit dah, kita dah kalut, tak tahu nak buat apa. Panik. Allahu Akbar. Inilah dia pengajaran yang bagus untuk kita sebenarnya. Jadi bagi saya COVID ni bukan apa-apa pun. Nak tengok kita aja. Benda sampai masa dia akan jadi. Sebab itu takdir Allah. Suka tak suka, itu cerita lain. Kalau sebab itulah, jadilah kita hamba yang bersyukur. Satu tadi. Yang kedua, hamba yang sabar. Sangat syukur, sangat sabar. Sekarang bila kita dah boleh balik ke masjid macam ni, kita bersyukurlah banyak-banyak.
Sujud syukur pada Allah. Jangan tinggallah jemaah, jangan tinggallah kuliah-kuliah pengajian, jangan tinggal. Kita tunjuk sifat syukur kita. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Sangat-sangat aku terima kasih, dan aku janji, aku berazam, beriltizam lepas ni aku tak tinggal dah benda-benda kebaikan yang aku tak tinggal dah ya Allah, dan aku hindarkan diri aku daripada dosa-dosa yang aku bisa buat. Buanglah dosa-dosa lama tu. Ada perubahan sikap. Itu yang kita nak. Jadi kita belajar sesuatu daripada apa yang Allah bagi kat kita. Baik, kita tengok no? Kisah Nabi Musa. Saya saja nak bawa malam ni. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Tengok. Digandingkan orang yang beramal soleh dan beriman dengan Allah dan berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. Makna sabar ini satu benda yang sangat-sangat penting dalam kehidupan. Kena sabar, jangan kalut, relax. Saya pun kadang-kadang ada juga sikap perangai tak sabar tu ada. Maklumlah, tok nenek dulu keturunan panglima, kira nak pukul orang. Kira nak pukul orang. Jadi perangai tu ada, perangai dia panggil perangai. Tapi bila kita belajar, kata tak boleh ni, sikap tak sabar ni tak boleh. Kena sabar. Kalau kita tak sabar, kita tak akan dapat apa-apa pun. Tak dibuat apa-apa. Baik, untuk sama-sama kita meneruskan kehidupan kita. Harap bantuan prihatin sekali itu yang dia bagi. Saya tak tahulah sama ada lembaga hasil, ada ada rekod pula, boleh kita minta pula. Tapi sekali itu je dia bagi dapat 1,000 berapa? 1,600. Ni kira saya ni lah ni boleh jadi asnaf dah. Tak ada langsung dah. Boleh kata nak belanja, tak langsung nak banyak duit api, tak ada duit. Abang tu terang, bukan kata nak murung tak. Habaq keadaan yang sebenar. Tapi itulah dia ujian yang Allah bagi, tapi kita yakin ada penyelesaian dia. Rezeki Allah itu di mana-mana. Wallahu khairur raziqin. Dan Allah itu maha hebat dan sebaik-baik yang memberikan rezeki. Kita harap macam itulah.